buat belajar mengaji pakai apa online kan. Kalau tak belok kiri, belok kanan dia. Kan? Pakai handphone, Oh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey dah. Gambar dia. Penuh. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi hasanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim. Ustazah, tolong dongak ke sikit. Dia tunduk ke bawah. dekat yang betul. Okey dah. Okay. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, hari esok. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam la yu'minu ahadukum hatta hawahu tama'an lima ji'tu bih. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa istifa wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila khairi ibtigha mardati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya muliakan Fadil atau imam kita Ustaz Zamri. Sebenarnya yang saya muliakan Fadil Ustaz Azhar. Yang saya muliakan pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin, muslimat, muslimat ada, muslimin, Allah Ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah. Sekali lagi pada malam ini, tuan-tuan, kita dapat bersama. Ya, Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih menyangkan umur kita, memberikan kesihatan dan badan pada yang sihat pada kita, insyaAllah.
dapat kita hadir surau yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan silapan kita yang telah lalu, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung bab jihad pula. Betul? Kusuat apa tu Ustaz? 95 dah. Okey, 95. Keadaan syuhada Uhud di syurga, insya-Allah. Ni live bukan rakaman. Kita punya live. Saya buat rakaman, kalau line kat situ tak okey, saya rakam. Tapi kalau line dia okey, kita terus live lah, live FB kan. Maknanya orang lain boleh tengoklah di luar. Macam tu. Sekarang ni video saya rasa dalam 500 lebih kot video saya. 540 lebih, 50 lebih. Semualah kuliah-kuliah yang saya ngajar, masing-masing dan surau-surau. Baik. Dulu sebenarnya lebih 500 lebih. Saya rasa dalam 700 lebih, tapi ada video FB yang lama tu dah kena hack. Jadi video-video dalam tu dah tak dapat. Yang lama lah, video lama. Video lama tu tak dapat lagi. Sekarang ni semua video-video baru lah. Tapi ada dah 500 lebih lah, insya-Allah. Ustaz Zamri boleh buat lah tu. Ramai dah sekarang ni, teknologi ni ramai dah ustaz dan ustazah buat live. Sama ada dia secara personal, FB personal ataupun FB group. FB secara group, mereka buat secara, maksudnya dalam FB tu ramailah yang join kan, ustaz-ustaz yang join, jadi dia orang buat live lah macam tu. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung keadaan syuhada Uhud di syurga. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallam, lama usiba ikhwanukum bil Uhud ja'alallahu arwahum fi jawfi tairin khudrin taridu anharul jannah ta'kulu min samariha wa ta'wi ilal qanadil min zahabin muta'allikin fi zil arsy. Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa maqilihim qalu man yuballighu ikhwanuna anna ahyahum fil jannah nurzaq nurzaku li'alla yazhadu fil jihad wala yankulu indal harbi. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ana uballighum ankum qala fa'azalullah wala yahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ilal akhir ayat. Ilal akhiri ayat ini daripada Abu Daud, ditakat oleh Sunan Abu Daud, dan hadis ini merupakan hadis hasan lah. Baik, hadis ini riwayat daripada Ibn Abbas, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usibu ikhwanukum bi Uhud, tatkala saudara-saudara kalian terbunuh dalam peperangan Uhud. Lamma usibu ikhwanukum bil Uhud, tatkala ditimpa oleh musibah. Usibu ni musibah lah, maknanya kematian kan, kematian dalam peperangan Uhud. Ikhwanukum bil Uhud, saudara-saudara kamu dalam peperangan Uhud. Ja'alallahu alwarhum fi jawfi tairin, lalu Allah Ta'ala menjadikan segala ruh-ruh mereka dalam rongga burung hijau. Ja'alallahu arwahum fi jawfi tairin khudrin taridu anharal jannah, kan, dia menyusuri akan sungai-sungai syurga. Ta'kulu min samariha, kemudian dia makan akan segala buah-buahan yang terdapat dalam syurga. Wa ta'wi ilal qanadil, kemudian dia singgah
ke pelita-pelita, kan, pelita-pelita atau lampu-lampu lah, min zahabin, yang terbuat daripada emas, mu'allaqatin fi zillil arsy, yang mana pelita-pelita itu atau lampu-lampu itu tergantung di bawah arasy, tergantung di bawah arasy. Okey. Ini nak cerita pada kita tentang sahabat-sahabat yang mesti syahid lah, atau syahid dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, ini peperangan yang berlaku lah antara umat Islam dengan orang kafir. Peperangan pertama ialah peperangan Badar. Peperangan Badar dimenangi oleh tentera Islam. Dalam peperangan Uhud, tentera kafir pula menang. Jumlah umat Islam yang terbunuh dalam peperangan Uhud ialah seramai 70 orang sahabat. 70 orang sahabat telah mati syahid dalam peperangan Uhud. Jadi sahabat-sahabat yang mati syahid itu antaranya adalah seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitulah bapa saudara kepada baginda Rasulullah SAW, yang dikenali sebagai singa Allah. Dia mati syahid lah. Di mana dia telah pun ditombak, dipanah tombak lah, oleh seorang lelaki kulit hitam ataupun hamba lah daripada orang kafir ini, yang disuruh untuk supaya dibunuh akan Hamzah tadilah. Dan Hamzah akhirnya, dan mereka ni, orang kafir ni sebenarnya memang dah attack lah, memang dia dah rancang untuk bunuh Hamzah ni, kerana Hamzah ni merupakan pendukung kuat, antara pendukung kuat kepada baginda Rasulullah SAW dan membela Rasulullah SAW. Jadi pemimpin Quraisy ni memang dia dah attack dah nak bunuh Sayyidina Hamzah ini, dan akhirnya Sayyidina Hamzah berjaya dibunuh lah dan mati syahid dalam peperangan Uhud itu. Di mana dia punya tubuh badannya teruk hancur, kan, dia punya apa itu di dadanya dibelah, kemudian hatinya itu dikeluarkan oleh Hindun itulah. Hindun ni siapa? Isteri kepada Abu Sufyan. Ya, masa itu mereka tu belum masuk Islam lagi lah, kafir masa itu. Jadi baginda Rasulullah menggambarkan akan antara bentuk balasan yang akan terima oleh sahabat-sahabat, yang terima oleh para sahabat ketika mereka mati syahid dalam peperangan Uhud, yang mana roh-roh mereka berada dalam rongga burung berwarna hijau. Kemudian burung-burung itu terbang, terbang ke sana kemari dalam syurga. Kemudian dia makan akan buah-buahan yang terdapat dalam syurga. Kemudian dia akan singgah ke pelita ataupun lampu-lampu yang terdapat dalam syurga yang diperbuat pada emas, yang mana lampu-lampu itu tergantung di bawah arasy. Falamma wajadu tiba makalihim wa masyarihim wa makilihim qalu man yuballighu ihwanana anna ahya'un fil jannah nurzaku. Maka tak kala falamma wajadu tiba makalihim, maka tak kala mereka mendapatkan akan kesedapan. Tiba ni kesedapan lah, keseronokan akan makanan-makanan yang mereka makan, atau di sini sebut kelazatan yang makanan yang mereka makan, wa masyrabihim, dan minuman-minuman yang mereka minum, wa makilihim, kemudian tempat-tempat mereka tinggal mereka yang bagus, yang sonok, selesa, nyaman dan sebagainya. Qalu, lalu mereka berkata, man yuballighu ikhwanana anna ahya'un fil jannah nurzaku. Siapakah yang akan memberitahu saudara-saudara kami yang mana kami dalam keadaan sekarang ini hidup dalam syurga? Siapa yang nak beritahu ni kepada sahabat-sahabat kami yang masih hidup bahawa kami telah mendapat nikmat syurga? Kami masih hidup. Ahya'un fil jannah. Ahya ni masih hidup dalam syurga, nurzak, serta mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, liyalla yazhadu fil jihad, supaya mereka itu tidak berpaling daripada berjihad, wala yankuluna anil harbi, dan mereka tidak gentar untuk berperang, supaya mereka tak gentarlah dalam peperangan tadilah, mana-mana peperangan yang akan diikut, jadi mereka tak gentar.
So siapa yang nak beritahu ni kepada sahabat-sahabat kita yang masih hidup ni? Kalau ada orang beritahu senang kan? Sekarang ni tak siapa nak beritahu. Faqala Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, ana uballi'uhum ankum. Allah taala kata, aku yang akan menyampaikan. Aku yang akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat kamu yang masih hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Allah taala berkata, berfirman, fa'anzalallah, lalu Allah taala menurunkan ayat Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah Subhanahu wa taala itu amwat, mati. Bahkan ataupun tetapi ahya, mereka itu sebenarnya masih hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, susah Tuhan mereka, dan mereka mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni tuan-tuan merupakan hadis yang kata satu hadis yang berbentuk gambaran lah. Satu gambaran bentuk balasan baik yang akan diterima oleh orang-orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka terbunuh pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mati syahid lah. Mati syahid ni ada 3 jenis. Mati ada 3 jenis kan mati syahid. Pertama, syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Yang ketiga, syahid akhirat. Mana dikatakan syahid dunia akhirat? Yang dikatakan syahid dunia akhirat itu ialah orang yang berjuang dan berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Penuh ikhlas untuk menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati syahid. Dia mati dalam peperangan tadi, terbunuh. Jadi orang ini dikategorikan sebagai orang mati syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang mati syahid dunia. Masa mati syahid dunia ini dia pergi perang pada Allah Ta'ala, dan dia mati dalam peperangan tadi. Tetapi niat dia, niat dia tu berbeza dengan golongan pertama. Niatnya dia nakkan sesuatu lah. Dia tidak ikhlas dalam peperangan tadi. Dia nakkan harta, nakkan perempuan. Kalau ada dapat harta ghanimah, harta rampasan perang kan, dia dapatlah habuan-habuan tersebut. Ataupun mungkin dia nak jawatan kedudukan, ataupun mungkin dia nanti kalau dia mati besok, orang akan menyebut-nyebut nama dia sebagai orang yang hebat, berjuang pada Allah Ta'ala. Jadi dikatakan sebagai orang yang syahid dunia. Pada sudut pandangan manusia dia syahid, tapi sebenarnya dia bukan syahid pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah syahid akhirat. Syahid akhirat ini ialah seperti golongan-golongan seperti orang yang mati kerana sakit perut, perempuan yang mati bersalin, orang yang mati tenggelam, mati terbakar. Ini dikatakan sebagai orang yang mati syahid akhirat. Yang mana pada sudut pandangan mata kita di dunia dia bukan syahid, tetapi syahid pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud syahid dalam hadis ini ialah syahid dunia dan akhirat. Berperang kerana jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan roh-roh mereka itu berada dalam rongga burung yang berwarna hijau lah. Macam mana burung itu kecil ke besar, wallahu taala. Dia tak tahulah macam mana cerita kan. Dia tak disebutkan secara detail perkara-perkara ini. Perkara-perkara gaib ni tuan-tuan, tak semua benda diceritakan secara detail oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dicerita secara detail kan macam tak surprise lah. Tak surprise lah kan. Itu juga dengan bidadari-bidadari dalam syurga tu. Jadi tak diceritakan secara detail bidadari itu. Tapi yalah, sonoklah kita tengok tu. Bidadari dalam syurga itu. Kan? Tapi tak secara detail dan kita tak nampak lagi pun, kan? Tak nampak pun bidadari itu supaya kita jadi benda tu besok surprise lah. Maknanya
terperanjatlah kita tengok kan, lain daripada yang lain, mana luar biasalah. Yang Allah Taala anugerahkan kepada orang yang berjihad pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita lihat di sini, roh para syuhada sangat gembira di syurga dan ingin agar saudara-saudara mereka di dunia dapat turut serta bersama mereka berjihad pada Allah Taala dan terbunuh pada Allah. Yang kedua, mencontohi orang terdahulu yang sanggup menggadaikan nyawa demi mempertabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nampak? Kita kena mencontohi kan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanggup berjuang bersama baginda Rasulullah. Banyak peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi dan juga para sahabat. Antara peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Hunain, peperangan Tabuk, peperangan Mutah, kan? Dan banyaklah peperangan lainlah. Peperangan Khandaq. Ini antara peperangan yang besarlah. Peperangan besar seperti Badar, Uhud, peperangan Khandaq, peperangan Parit. Itu peperangan yang besar yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian tidak mudah putus asa ketika berdepan dengan pelbagai dugaan sepanjang menegakkan ajaran Islam. Sepanjang menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian keadaan syuhada Uhud di syurga. Hadis yang ketiga, keinginan orang mati syahid. Keinginan mati syahid kembali ke dunia untuk berjihad pada Allah Ta'ala. Diriwayatkan daripada Masruq bila berkata, sa'anna Abdullah an hazil ayah wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Qala ama inna qad sa'alna an zalika. Faqala arwahum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilu muta'alliqatun bil arsi tasruhu minal jannah haitsu sya'at summa ta'wi ila tilkal qanadil fa'atalaha alaihim rabbuhum itla'atan qala hal tastahuna syai'an qalu ayya syai'in nastahi wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na. Fa fa'ala zalika bihim salasa marat. Falamma ra'aw annahum lan yutrakuna min ay yuslaku qalu ya rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtalu fi sabilika marratan ukhra. Falamma ra'a ayn allaysa lahum hajatan turiku. Falamma ra'a allaysa lahum hajatan turiku. Kama qala Rasulullah SAW. Panjang hadis ni, ada lagi sambungan ni. Baik. Hadis ni riwayat daripada Al-Masruq pula. Hadis ni lebih kurang sama dengan hadis yang di belakang tadi. Cuma ada perbezaan lafaz. Sa'anna Abdullah an azil ayah. Aku bertanya kepada Abdullah ibni Mas'ud tentang ayat ini. Ayat apa tuan-tuan? Ayat tadi. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah Ta'ala itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka serta mendapat rezeki daripada Tuhan mereka. Qala berkata ya, ama inna qad sa'anna an zalika. Lalu beliau berkata, sesungguhnya kami telah bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, berkenaan perkara tadi. Inna qad sa'alna an zalika, kan. Masruq kata, kami bertanya kepada Nabi tentang demikian dengan ayat tadilah. Faqala, lalu baginda Rasulullah menjawab, arwahum fi jawfi tayrin khudrin. Roh-roh mereka berada dalam rongga burung berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsi. Baginya terdapatnya pelita-pelita yang tergantung di arash, di bawah arash. Tasrahu minal jannah. Kemudian burung-burung tadi terbang bebas, kan, dalam syurga. Haitsu sya'at, kan,
sekira mana-mana yang dia sukalah, mana-mana dia nak terbang dia boleh terbang dalam syurga tadi. Summa ta'wi ila tilkan nadadil. Kemudian burung tadi dia akan singgah bergayut ataupun bergantung pada pelita-pelita tadi. Fa'atla alaihim rabbuhum itla'ahu. Lalu Allah Ta'ala melihat kepada mereka dengan suatu penglihatan yang berbeza dengan makhluk. Fa'atla alaihim rabbuhum itla'ahim. Lalu Allah Ta'ala melihat kepada mereka burung-burung tadi sebagai satu penglihatan lah. Yang mana penglihatan tadi berbezalah dengan makhluk punya penglihatan. Macam kita melihat menggunakan biji mata. Allah Ta'ala melihat tidak menggunakan biji mata. Kalau dengan biji mata sudah tentu samalah seperti manusia melihat. Faqala lalu dia berkata mana Allah Ta'ala berfirman, hal tastahuna syai'an? Adakah kalian inginkan sesuatu? Hal tastahuna syai'an? Adakah kamu inginkan sesuatu? Allah Ta'ala berkatalah, berfirmanlah kepada burung-burung tadi ataupun pada ruh-ruh yang terdapat dalam rongga burung. Qala Ta'ala berkata, ayyu syai'in nastahi wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na. Lalu mereka berkata, apa lagi yang kami inginkan sedangkan kami boleh berkeliaran dalam syurga ataupun terbang dalam syurga haitsu syi'na, sekira-kira mana apa yang kami kehendak. Fa fa'ala zalika bihim salasa marat. Lalu mereka membuat demikian itu sebanyak 3 kali. Maksudnya Allah Ta'ala melakukan demikian tadi sebanyak 3 kali lah. Maka makna Allah Ta'ala bertanya dengan roh-roh itu sebanyak 3 kali. Apa yang kamu nak lagi? Maknanya kamu dah dapat nikmat tadi lah, duduk dalam syurga ni. Seronok kan? Jadi apa lagi yang kamu nak? Hal nastahuna syai'an? Apa yang kamu nak lagi? Falamma ra'au annahum lan yutrakuna min ayyusalu qalu ya rabbi nuraddu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta tuqtalu fi sabilika maratan ukhra. Ketika mereka melihat bahawa mereka tidak dibiarkan daripada memohon sesuatu, mereka berkata, wahai Tuanku, kami hendak agar ruh-ruh kami dikembalikan ke dalam jasad-jasad kami sehingga kami berjuang lagi ke jalan-Mu ya Allah. Itu yang mereka minta lah. Sebab nikmat lain mereka dah dapat lah. Nikmat lain mereka dah seronok dalam syurga tu. Siapa nak keluar balik kan? Tapi kan disebabkan Allah Ta'ala bertanya banyak kali kepada ruh-ruh tadi, lalu ruh tadi kata, kalau macam tu ya Allah, pulangkan kami ke dalam dunia dan masukkan kami dalam tubuh-tubuh kami balik supaya kami bangun untuk pergi berjihad lagi. Berjihad, kami nakkan sonokkan yang lain pula. Ya tambah lagi lah. Mana tahu kalau mati syahid lagi, tambah lagi sonokkanlah. Macam tu. Apabila dia melihat bahawa mereka tidak punya hajat, mereka dibiarkan. Macam tu. Mana tidak diperkenankan permohonan tersebutlah. Dia matinya hanya sekali je. Jadi roh-roh tadi minta kembali ke dunia untuk hidup semula. Jadi manakah mungkin? Kerana mati sekali saja. Jadi Allah Ta'ala tidak memperkenankanlah akan permintaan mereka tadi yang mohon kembali ke dunia semula, tuan-tuan. Nampak tak? Dia nak cerita kepada kita di sini bahawa suasana tadilah, suasana keseronokan, kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan, mereka dah dapat. Dah dapat. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu ma wa'adanallahu rasuluhu wa sadaqallahu rasuluhu wa ma zadahum ila imana wa taslima. Kan Al-Quran tu kan ketika mereka itu melihat tentera azab, kan bila mereka melihat tentera azab dalam peperangan Khandaq itu, tentera kafir kata Islam nampak tentera azab itu ramai ni. Lalu mereka berkata, kan telah tibalah janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Taala dah tiba. Jadi janji-janji Allah Ta'ala ni memang Allah Ta'ala dah nyatakan kepada kita, kepada umat Islam, bahawa sesiapa saja yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi Allah Ta'ala akan balas dengan balasan syurga lah. Macam tu. Hal adullukum ala tijaratin
tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada. Nak tak aku katakan pada kamu satu perniagaan yang tak akan rugi selama-lamanya. Apa dia perniagaan yang tak akan rugi selama-lamanya? Iaitulah perniagaanlah berjihad pada Allah Ta'ala lah. Beriman dengan Allah Ta'ala, beriman akhirat dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan harta kamu, dengan jiwa kamu, dengan nyawa kamu dan sebagainya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu adalah bagus bagi kamu seandainya kamu mengetahui itu. Okay? Baik, kalau ikut sejarah Islam, ramai di kalangan para sahabatnya telah terbunuh. Bukan dalam peperangan Uhud saja, peperangan lain pun ada juga sahabat-sahabat yang terbunuh. Ada seorang sahabat yang terbunuh dalam peperangan seperti antaranya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini ialah anak angkat kepada baginda Rasulullah SAW. Dia ini terbunuh dalam peperangan Mu'tah kan? Peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Okey, dalam peperangan itu jumlah tentera Islam kata silap saya dalam 3,000. Tentera kafir 100,000. Tentera kafir 100,000, tentera Islam 3,000. Jadi bila kejadian tadi, bila nampak tentera kafir lagi ramai, kan, mereka minta hantar utusan kepada baginda Rasulullah SAW. So macam mana ni? Nak perang ke tak perang ni? Jumlah tentera kafir lagi ramai, berlipat kali ganda. Jadi akhirnya mereka kan tak jadi hantar utusan pada Nabi, kan, Nabi tak ikut dalam peperangan tadi. Kan? Tapi para sahabat tadi terus meneruskan peperangan juga. Terus perang. Jadi antara yang terbunuh dalam peperangan itu Zaid bin Harisah. Sebelum Zaid bin Harisah ini terbunuh, tuan-tuan, 3 hari sebelum dia terbunuh, dia ni disuruh untuk berkawal. Berkawal maknanya tentera ni kalau dia perang, dia ada orang yang berkawal, betul tak? Dia tak semua tentera tu tidur. Kalau semua tentera tidur kan macam mana? Dia mesti ada yang berkawal, ada yang tidur. Nanti sampai jam-jam sekian kan tukar orang lain lah. Orang lain pula berkawal, kan? Maka dia pula, orang lain pula tidur. Jadi antara tugaskan berkawal ialah Zaid bin Harisah dan juga Hisham bin Yahya. Hisham bin Yahya dan Zaid bin Harisah, dia masa tu dia berkawal 2 orang. Ketika berkawal tadi, maka Hisham kata pada Zaid dia kata, kau rehatlah dulu, kau baring dulu. Kan kau bangunlah pula, kau berkawal pula. Jadi Zaid pun dia berbaring lah. Berbaring dan dia tertidur. Dalam masa dia tertidur tu dia mengigau, tuan-tuan. Dia mengigau lah. Mengigau dan tangan itu macam nak memegang sesuatu lah. Tangan tu macam nak memegang sesuatu atau nak memeluk sesuatu. Macam tu. Maka kan Zaid bin Harisah kata, kan, tak boleh ke saya nak pegang? Tak boleh ke? Sebenarnya dia bermimpi lah macam tu. Kemudian setelah dia terjaga, maka Hisham pun tanya dah pada dia, Zaid, tadi kau mimpi apa? Dia kata, kau mimpi apa tadi? Kau mengigau ke? Maka Zaid bin Harisah kata, saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya dibawa oleh 2 orang. 2 orang lelaki lah. 2 orang lelaki tadi bawa dia pergi pada satu tempat yang mana tempat tu aku tak pernah pergi pun. Dan dibawa, rupa-rupa dibawa ke dalam syurga. Rupa-rupanya dibawa dalam syurga. Bila sampai tempat tu, dia tengok lain macam tempatnya. Tak pernah dia tengok tempat ni. Seumur hidup dia tak pernah tengok. Dia pun dibawalah masuk syurga tu. Dia tengok dengan mahligai dia, dengan permadani dia, dengan buah-buahan yang terdapat dalam syurga, kan? Dengan pelbagai kenikmatan yang terdapat dalam syurga tu. Kemudian akhirnya Zaid tadi dibawa ke satu bilik. Bawa dalam satu bilik. Dalam bilik itu terdapatnya seorang perempuan yang sangat cantik.
perempuan yang sangat cantik, bidadari lah, bawa dalam tu. Sampai dalam bilik itu dia kata, kan, kau ni siapa? Kamu ni sangat cantik, terlampau cantik, tak pernah semua hidup aku ni tengok perempuan yang sangat cantik ni, sangat lawa kan. Maka bidadari itu kata, akulah isteri kau, dia kata. Akulah isterimu. Aku memang dah lama menunggu kau ni. Dah lama aku menunggu kau ni, sampai ketika dan saatnya kita akhirnya bertemu juga. Maka Zaid bin Harisah kata, oh isteri aku. Maka dia pun merancanglah nak peluk dia, peluk bidadari tadi. Dengan kecantikan dia, ialah timbul perasaan berahi dia kepada bidadari, cantik lawa kan. Cantik. Tuan-tuan bayangkanlah perempuan yang paling cantik dalam dunia ni kan. Macam mana kecantikan dia. Jadi bidadari itu lebih cantik lagi. Dengan muka yang sangat cantik yang terdapat dalam syurga itu, maka dia cubalah sentuh bidadari itu. Maka bidadari itu kata, tak boleh. Kan? Sabar, dia kata. Sabar 3 hari lagi, dia kata. 3 hari lagi. Baliklah kamu ke dunia dahulu. Nanti lepas 3 hari kita akan bertemu semula. Maka lepas tu tuan-tuan, Zaid bin Harisah pun terjaga daripada mimpi tadi. Lepas daripada peristiwa tadi, Zaid kata, kau jangan ceritakan benda ni ke orang lain. Jangan ceritakan. Dia kata pada Hisham, dia ceritakan kau seorang je ni. Kau jangan cerita ke orang lain. Maka Hisham kata, insyaAllah saya tak akan ceritakan pada orang lain. Kan, siang itu Zaid bin Harisah kan berperang dengan penuh bersemangat lah. Penuh bersemangat dia pergi perang. Melawan tentera musuh, melawan tentera kafir. Dengan pedang yang terhunung, libas sana, libas sini, libas sana, libas sini kan. Kemudian masa itu pula dia berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, dia berpuasa dan pergi perang. Tuan-tuan. Sehinggalah pada hampir terbenam matahari, kan, tiba-tiba ada seorang kafir, kan, dia dikepung oleh musuh, dia tinggal seorang, dia terkepung oleh musuh. Akhirnya ada seorang kafir itu berjaya, kan, melepaskan panah dia, kena pada tongkolok dia lah. Kat sini tongkolok kena kat sini lah. Dan dia dah sampailah saat ajar dia. Dah sampai ke situ tuan, memang tak ada harapan lah untuk hidup lagi kan. Macam tu. Maka akhirnya dia pun gebah. Dan tunggu masa saja untuk meninggal dunia. Lepas tu sahabat dia tadi, Hisham bin Yahya tadi nampak apa yang berlaku, dan dia pun, Hisham pun kata memang luar biasa lah. Dia kata tengok sahabat ni, Zaid ni perang pada masa tu. Yang luar biasa lah. Tidak sebelum ini peperangan yang dia lalui. Dia punya hebat, dia begitu berani, dia begitu bersemangat dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, Hisham pun bertemu dengan Zaid bin Harisah. Masa itu dia dah meninggal dunia, dah hampir meninggal dunia. Kemudian Hisham berkata pada Zaid, wahai Zaid, dia kata, tahniahlah pada kamu, kan? Dan kamu akan berbuka di syurga. Kamu akan berbuka di syurga. Maka lepas tu, maka Zaid bin Harisah pun wafat ataupun meninggal dunia, mati syahid dalam peperangan tersebut. Maka dapatlah dia bertemu dengan bidadari syurga dia lah. Isteri dia dah menunggu dalam syurga tadi. Jadi selagi mana dia tak mati, selagi itu dia tak boleh menyentuh akan bidadari syurga. Kita tak boleh sentuh. Dia syaratnya kalau nak sentuh ni kena mati dulu. Ustaz, kalau tak mati tak boleh sentuh bidadari. Sentuh isteri adalah rumah sendiri bolehlah sentuh. Kan? Bidadari tak boleh. Bidadari dan lain. Semua dijanjikan Allah Ta'ala. Lelaki kami memiliki banyaklah bidadari-bidadari esok. Jangan risaulah. Kalau kat dunia ni seorang je rumah, jangan risau. Besok kat syurga tu banyak bidadari-bidadari menunggulah. Kan? Banyak bidadari yang menunggu kita insya-Allah lah. Tapi kalau takdirkan dapat rumah seorang lagi ke, 2 orang lagi ke, itu memang rezeki masing-masing lah. Orang cakap rezeki masing-masing lah Ustaz. Rezeki masing-masing kita tak tahu kan. Macam tu. Kadang orang tu tak banyak cakap, senyap tapi cawangannya 2, 3 cawangan. Cakap tak banyak, diam dia. Yang cakap banyak ni kadang-kadang cakap bising ni, lagu lokang dia cakap ni, kadang rumah seorang tak berani dah.
Tak berani minum seorang. Cakap baru kan? Macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak berani dengan rumah dia. Dia tak berani cakap rumah. Baik. Baik, seterusnya diriwayatkan daripada Jabir Abdullah beliau berkata, "Lamma qutila Abdullah bin Umar ibni Haram yaumal Uhud, laqiyani Rasulullah SAW. Faqala ya Jabir, ala ukhbiruka ma qala Allah li abika." Wa qala Yahya fi hadisihi, faqala ya Jabir, mali araka munkasiran. Mali araka munkasiran. Qala qultu ya Rasulullah, tushhida abi wa taraka iyalan wa dainan. Qala apala ubashiruka bima laki Allah bihi abaka. Qala bala ya Rasulullah. Qala ma kallama Allah ahadan qattu illa min wara'il hijab. Wa kallama abaka kafahan. Wa fi riwayatin Tirmizi wa Ibnu Hibban wa ahya abaka. Wa kallamahu kifahan. Wa qala ya abdi tamanna alayya u'tika. Qala ya rabbi tuhyini fa uqtilu fika saniyatan. Wa qala rabbi subhanahu wa ta'ala innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un. Qala ya rabbi fa ablik man warai. Qala fa anzalallahu ta'ala wa la yahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kan? Jadi ada satu hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, lamma qutila Abdullah bin Umar ibni Haram yaumul Uhud. Tatkala Abdullah bin Amru bin Haram terbunuh dalam peperangan Uhud. Laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bertemu dengan saya dan bersabda, wahai Jabir, ya Jabir, ala ukhbiruka ma qala Allah li abika? Wahai Jabir, nak tak aku khabarkan pada kamu apa-apa yang Allah Ta'ala telah berfirman kepada bapa engkau? Kepada bapa engkau. Wahai Jabir, maukah saya beritahu pada kamu apa-apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada bapamu? Siapa bapanya? Abdullah bin Umar bin Haram. Abdullah bin Umar bin Haram tadilah yang terbunuh dalam peperangan tadi. Lalu qala Yahya fi hadisi. Lalu Yahya berkata dalam hadisnya, ini merupakan salah seorang perawi hadis, dia kata, waqala Yahya fi hadisihi, waqala ya Jabir, mali araka munkasiran. Kan? Sabda baginda, wahai Jabir, mengapa saya melihat anda bersedih? Mali araka munkasiran, mengapa aku lihat engkau ni bersedih? Qala qultu ya Rasulullah, ustushhida abi wa taraka iyalan wa dainan. Lalu Jabir berkata, ya Rasulullah, ustushhida abi, bapaku telah mati syahid. Bapa dia siapa? Abdullah bin Umar adalah. Bapa aku telah mati syahid. Wa taraka iyalan wa dainan. Kemudian dia meninggalkan ahli keluarga. Kemudian dia juga meninggalkan hutang. Dia juga meninggalkan hutang. Dia bukan saja meninggalkan keluarga, malah meninggalkan hutang. Qala afala ubashiruka bima laki Allah bi abaka. Maka Rasulullah SAW berkata, nak tak aku khabar kepada kamu, kan, apa yang Allah Ta'ala telah kata kepada bapa engkau. Mana Allah Ta'ala telah berjumpa dengan bapa engkau, kan, dan Allah Ta'ala telah berfirman sesuatu kepada bapa engkau. Qala berkatalah Jabir, bala ya Rasulullah. Boleh ya Rasulullah, ceritakanlah. Qala ma kalamullahu ahadan qattu illa min wara'il hijab. Tiada Allah Ta'ala itu berkata dengan seseorang melainkan di belakang hijab. Ma kalamullahu ahadan qattu illa min wara'il hijab. Tiada seorang pun yang Allah Ta'ala tidak berfirman dengan seseorang hamba melainkan semuanya di belakang hijab. Wa kallama abaka kifahan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dengan bapa engkau. Kan? Allah Ta'ala telah berfirman dengan bapa engkau secara indirect. Direct, langsung. Mana secara langsung? Ini Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada bapa dia lah. Bapa Jabir ini, mana Allah Ta'ala sendiri berfirman dengan Abdullah ibnu Umar tadilah, bin Haram tadilah. Baik.
Kalau manusia biasa tak boleh kita berkalam dengan Allah Ta'ala, kecuali para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, Allah Ta'ala mereka itu boleh berkalam dengan Allah Ta'ala. Wa kalamallahu Musa taklima, ataupun Nabi Muhammad sini telah berkalam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia tak boleh, kecuali Allah Ta'ala memilih mana-mana hamba yang dia nak berkalam ataupun berkata dengan dia direct. Kemudian wa fi riwayatin Tirmizi wa Ibn Hibban wa ahya abaha wa kallamahu kifahan. Ada satu riwayat daripada Tirmizi dan Ibn Hibban, dia kata dia ini Allah Ta'ala telah menghidupkan bapamu kembali, lalu Allah Ta'ala telah bercakap dengan bapanya secara langsung. Bercakap dengan bapanya secara langsung, direct lah. Faqala ya abdi tamanna alayya u'tika. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepada bapa dia, ya abdi, wahai hambaku, tamanna alayya, berharaplah kepadaku, berharaplah, ataupun tamanna alayya, berharaplah, bercita-citalah padaku, u'tika, lalu aku akan berikan apa yang kau nak. Aku berikan pada kau. Kau mintalah, mintalah apa yang kau nak, aku akan bagikan. Itu maksudnya. Qala ya rabbi tuhyini fa'uqtilu fika saniyatan. Lalu ayah dia berkata, sesungguhnya wahai Tuanku, hidupkan aku, lalu aku dapat berperang ke jalanmu kali kedua. Tuhyini fa'uqtilu fika saniyatan. Hidupkan aku, mana kembalikan aku ke dunia lah, supaya aku dapat bangun lagi berperang pada jalanmu ya Allah. Fa'uqtilu fika saniyatan. Aku nak terbunuh lagi pada jalan kau ya Allah pada kali yang kedua. Saniyatan. Faqala Rabbi subhanahu wa ta'ala innahu sabaka minni annahum ilaiha la yurja'un. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya telah ditetapkan di sisiku bahawa mereka para syuhada tidak akan kembali lagi ke dunia. Kata Allah Ta'ala, memang aku dah tetapkan mana-mana orang yang telah mati syahid, dia tidak akan kembali semula ke dunia. Walaupun mereka itu minta akan kembali ke dunia semula. La yarji'un. Faqala ya Rabbi fa'ablik man warai. Kalau macam tu ya Allah, sampaikanlah kepada orang-orang yang selepasku. Kalau macam tu ya Allah, kau sampaikanlah kepada orang-orang yang selepas padaku yang akan mati syahid, kan, yang berpegang perjalanan Allah Ta'ala tadi, supaya mereka tahu apa nikmat-nikmat yang telah aku terima dalam syurga ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala fa'anzalallahu Ta'ala, lalu Allah Ta'ala pun menurunkan firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sama juga ayat tadi jugalah. Ayat yang pertama yang sama dalam hadis yang pertama, kemudian hadis kedua pun sama, hadis ketiga pun sama. Mana ayat yang sama, janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah Ta'ala itu adalah mati. Sebenarnya mereka hidup pada sisi Tuhan mereka, serta mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kemudian satu lagi hadis riwayat daripada Anas, qala Rasulullah SAW, yu'ti bi rajulin min al-jannah, nilaslah. Fa yaqulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ibn Adam, kaifa wajadta manzilaka? Fa yaqulu ayyu rabb khairam manzilin? Faqalu sal wa tamanna. Fa yaqulu as'aluka an turaddani ila dunya fa uqtila fi sabilillah 10 marrat lima yara fi fadli syahada fi fadli syahada. Ada satu hadis juga riwayat daripada Anas tadi yang lebih kurang sama dengan hadis yang belakang ini. Qala Rasulullah bersabda, yuta bi rajuli min ahli jannah. Didatangkan seorang lelaki daripada ahli syurga. Fa yaqulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, ya ibn Adam, kaifa wajadta manzilaka? Wahai anak Adam, apa yang kau telah dapat akan tempat tinggal kau dalam syurga? Ataupun bagaimanakah tempat tinggal kau dalam syurga? Kaifa wajadta manzilaka? Kan, bagaimana keadaan dalam syurga yang kau dah dapat? Fa yaqulu, lalu dia berkata, ayyurab khairam manzilin, wahai Tuanku, aku telah mendapat sebaik-baik tempat. Aku telah mendapat sebaik-baik tempat. Fa yaqulu, Allah Ta'ala pun berkata, sal, mintalah lagi, sal.
Wa tamanna, dan berharap-haraplah, mintalah apa yang kamu nak minta. Yaqulu lalu lelaki yang mati syahid tadi berkata, as'aluka an turaddani ila dunya. Aku minta pada engkau supaya kau kembalikan aku ke dunia balik. Aku minta pada engkau supaya kembalikan aku kembali ke dunia. Fa'uqtila fi sabilika asyra marat. Aku terbunuh lagi pada jalan kau ya Allah sebanyak 10 kali. Aku nak minta perang lagi lah. Kalau boleh nak mati 10 kali mati syahid lagi. Lima yara fi fadli syahada, kerana dia telah melihat atas kelebihan orang-orang mati syahid ni. Dia dah dapat nikmat tadi, jadi dia nak mohon pada Allah Taala, kan? Allah Taala kata mintalah apa kau nak. Dia nak mohon minta kepada dunia. Maka Allah Taala kata tak boleh. Kalau permintaan itu tak boleh tunaikan. Kerana hidup hanya sekali saja. Oleh itu naklah kita menghargai akan kehidupan yang kita ada sekarang ni. Kan? Gunakanlah sebaik-baik kehidupan ini. Mudah-mudahan kan, kalau ada peluang kita mati syahidlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada peluang mati syahid pun, sekurang-kurangnya kita mati pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah dengan beberapa hadis yang kita berdapat berkongsi malam ini, mudah-mudahan sikit sebanyak akan dapat memantapkan ilmu kita, serta memantapkan akan akidah kita, serta dapatlah insya-Allah kita beramal mana-mana yang boleh kita amalkan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal mam. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa ziyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala futa arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa antal fazim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.